Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menonton video saya pada hari ini. Bersama saya, Khairul Azhar bin Nasruddin, pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Geografi. Untuk sembang bawang pada hari ini, kita akan lebih membicara mengenai dengan GIS di sekolah. Adakah GIS ni sesuai digunakan di dalam mata pelajaran geografi di sekolah ataupun tidak? Baiklah, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita mengenai GIS di sekolah, sebelum itu saya akan menerangkan serba sedikit mengenai dengan GIS. Dan pasti semua tertanya-tanya, apakah itu yang dimaksudkan dengan GIS? Apakah maksud dia GIS tu benda apa? Jadi saya akan memberikan sedikit pendedahan mengenai dengan GIS. GIS ini bermaksud Geographic Information System ataupun dikenali sebagai bahasa Melayu Sistem Maklumat Geografi. Dan GIS ini juga merupakan satu sistem maklumat yang boleh menyimpan, memaparkan, menganalisis dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data reruang, yakni spatial data. Dan GIS ini juga terdapat banyak kegunaan GIS yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah GIS ini adalah dapat menganalisis data atribut dan juga data reruang. Untuk kegunaan yang kedua pula, kegunaan GIS ini adalah kita dapat mengenal pasti cara ataupun corak tingkah laku dalam kajian yang kita nak bawa. Dan juga kegunaan yang terakhir adalah kita di dalam GIS ini juga kita boleh memaparkan hasil analisis data yang telah kita buat. Okey, itu adalah kegunaan GIS. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai dengan komponen-komponen yang ada dalam GIS. Okey, seperti yang kita tahu, GIS itu bermaksud kita dapat menyimpan, memaparkan, menganalisis dan memanipulasi data. Jadinya terdapat komponen-komponen yang penting di dalam GIS. Dan komponen-komponen GIS ini terdapat 5 komponen yang perlu kita tahu, iaitu yang pertama adalah perkakasan. Itu adalah komponen yang pertama. Untuk komponen yang kedua adalah perisian. Okey. Yang ketiga adalah data. Selepas data, yang keempat adalah kaedah. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir adalah manusia. Seterusnya kita akan pergi kepada perbincangan kita yang kita nak bincang, iaitu mengenai dengan GIS dalam pendidikan di Malaysia. Adakah sesuai untuk GIS ni dimasukkan di dalam silibus mata pelajaran geografi di sekolah? Dan kita akan bincangkannya dan kita akan membuat sedikit perbincangan adakah ianya sesuai ataupun tidak. Baiklah, sebelum kita berbincang mengenai dengan ini, di Malaysia GIS dalam bidang pendidikan masih lagi di tahap perbincangan. Keupayaan GIS untuk menerap masuk di dalam sistem pendidikan di Malaysia ini masih dipersoalkan. Sebab apa? Sebab pelbagai persoalan seperti sejauh manakah GIS ini sesuai di peringkat sekolah, dan keberkesanan terhadap pelajar dan kesesuaian dengan pelajar sekolah dan keupayaan guru untuk mengendalikan GIS ini. Jadinya, sistem maklumat geografi ini amat sesuai kalau kita terapkan dalam subjek geografi ini. Sebabnya GIS ini merupakan salah satu sistem maklumat yang digunakan untuk menyimpan, memapar, menganalisis dan memanipulasi data yang berkaitan dengan reruang. Jadinya, bagi pendapat saya lah, GIS ini memang relevan lagi untuk kita masukkan di dalam mata pelajaran geografi, disebabkan di Malaysia, di sekolah-sekolah Malaysia terdapat orang kata kelengkapan seperti
makmal ICT. Makmal ICT ni merupakan makmal di mana di sekolah, setiap sekolah ada komputer-komputer pada sekolah itulah. Kerana GIS ni memerlukan perkakasan seperti yang saya sebut tadilah, iaitu memerlukan komputer untuk kita menganalisis data-data itulah. Okey, semestinya di Malaysia ini PAK21 ataupun dikenali sebagai pembelajaran abad yang ke-21 ini merupakan pembelajaran yang berpaksikan mengenai dengan teknologi lah. Dan adakah PAK21 ini mampu memberikan impak yang besar kepada pelajar-pelajar untuk menguasai sesuatu subjek. Jadinya bila kita lihat kembali silibus mata pelajaran geografi di sekolah, ia lebih berfokuskan mengenai dengan fakta mengenai dengan kemahiran geografi, geografi fizikal, geografi manusia, dan tiada pun kemahiran yang kita dapat aplikasikan di dalam mata pelajaran geografi ini. Jadinya GIS ini merupakan salah satu subjek yang perlu kita masukkan di dalam silibus di sekolah, kerana GIS ini sangat-sangat sesuai kerana dia boleh memberikan kemahiran kepada pelajar untuk membuat sedikit analisis. Sebagai contoh, pelajar boleh membuat peta, juga boleh membuat taburan penduduk di sesuatu kawasan menggunakan aplikasi GIS. Dan semua sudah maklum, mesti di sekolah di Malaysia ini mungkin ada komputer-komputer di makmal komputer yang telah disediakan oleh pihak kementerian. Jadinya KPM telah menjadikan sekolah-sekolah ini dengan kemudahan makmal-makmal komputer serta bilik-bilik yang sesuai untuk dijadikan pembelajaran ini sesuai. Jadi tidak salah untuk kita menjadikan subjek geografi ini satu subjek yang digemari oleh pelajar, dengan penglibatan pelajar dengan kemudahan ICT ini menjadikan sesuatu pembelajaran itu lebih seronok, lebih sesuai, agar mereka tidak merasa bosan di dalam kelas. Jadi contohnya kita boleh lihat subjek geografi ini merupakan salah satu subjek yang amat kurang dari segi pengintegrasi teknologi. Dan selain itu juga, topik kemahiran geografi, membina graf bar dan garis tu menggunakan Microsoft Excel, dan topik-topik lain semuanya diajar secara manual. Kurangnya integrasi teknologi dalam subjek geografi ini merupakan salah satu faktor subjek ini semakin kurang diminati oleh pelajar pada masa kini. Dan seharusnya subjek ini perlu dirombak dan diselitkan dengan kemahiran pembelajaran geografi berteraskan teknologi. Dan ini juga menjamin produk tenaga bagi kerja masa hadapan yang lebih berkemahiran dan memiliki minda kelas yang pertama. Itu sebabnya perlu kita masukkan GIS di dalam sekolah, kerana dia akan memberi impak yang agak baiklah pada masa akan datang. Sehingga hari ini kalau kita lihat pembelajaran geografi, mereka juga menyampaikan fakta, 100% fakta, dan asas kemahiran peta juga seperti melukis, mengenal lokasi negara tidak begitu dikuasai oleh pelajar pada masa kini lah. Subjek geografi juga semakin kurang popular dalam kalangan pelajar pada hari ini, dan sekurangnya penggunaan teknologi komputer dalam PDPC di negara kita menghadkan populariti geografi sebagai satu subjek yang teknikal. Penggunaan komputer dan kaedah pembelajaran inquiry secara serentak mampu menarik minat pelajar, di samping meningkatkan keefektifan pembelajaran. Dan juga sistem maklumat geografi di bilik darjah mampu berperanan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan, di samping menjadi satu sistem maklumat yang boleh digunakan oleh pelajar dan guru untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang berkaitan dengan reruang. GIS digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang,
termasuk dalam bidang pendidikan. Dan Malaysia juga menggunakan secara meluas dalam bidang termasuklah dalam majlis pembandaran, keselamatan dalam negara, analisis pola guna tanah, analisis kawasan pilihan raya dan taburan penyakit berjangkit. Dia mampu untuk kita menganalisis data lah, seperti yang apa saya sebutkan tadi. Tapi walau bagaimanapun, dalam bidang pendidikan, GIS belum lagi diimplementasi di Malaysia. Situasi ini agak berbeza dengan negara-negara lain. Di Malaysia kita belum lagi menggunakan lagi GIS ni, memasuki GIS ni di dalam sekolah. Tetapi kita boleh lihat contoh-contoh negara yang telah pun memasuki GIS ini di dalam pendidikan. Sebagai contoh, negara Australia, New Zealand, Singapura, Finland, Turki pun juga, dan juga Jamaica. Dan negara-negara ini juga di sekolah mereka berpeluang untuk mempelajari dan mengaplikasi kemahiran GIS lah di dalam sekolah. Jadi amat menarik bagi pelajar kerana mereka dapat lebih memahami dari sudut membuat peta, membuat taburan penduduk di sesuatu kawasan. Okey, kita pergi kepada contoh negara yang pertama, iaitu kita boleh lihat contoh negara yang mengaplikasikan GIS di sekolah ni adalah di Australia. Okey, di negara Australia, dia merupakan salah satu negara yang menggunakan GIS ni. Ia merupakan golongan yang mengimplementasi GIS ini di dalam bilik gajah, dan lebih kurang 1000 buah sekolah di pelosok Australia memiliki sekurang-kurangnya sebuah pakej perisian GIS. Perisian GIS yang saya sebutkan tadi adalah ArcGIS, ArcView dan sebagainya. Jadinya at least ada sebuah package di Australia itu pada sekolah-sekolah di Australia. Dan manakala di negara New Zealand juga, sekumpulan pelajar dari Sekolah Pelajar Perempuan Diocesan telah pun melengkapkan satu projek kajian mengenai dengan pola rompakan di sekitar bandar. Di bandar di New Zealand lah, tak silap saya bandar di Auckland. Dan projek ini juga dicalonkan dalam pertandingan GIS antara sekolah-sekolah di New Zealand anjuran Aurisa. Ia menjadikan satu subjek yang amat menarik lah, kerana New Zealand ini telah pun mengimplementasikan GIS ni, dan mereka membuat satu pertandingan GIS antara sekolah-sekolah. Dan saya rasa ini merupakan salah satu cara yang terbaik untuk kita memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai dengan GIS. Kita lihat negara Turki. Negara Turki ini merupakan sebuah negara yang telah mengimplementasi GIS ni dalam bidang pendidikan bermula dekad 2000. Kurikulum barunya ini digubal menjelang tahun 2005. Dia ni memberi nafas baru untuk mengimplementasi GIS dalam bidang pendidikan. Tetapi terdapat pelbagai halangan yang menjadikan implementasi GIS ini di Turki ini dihadkan, kerana terdapat pelbagai masalah daripada negara Turki. Sebagai contoh, guru sebagai penghalang utamalah dalam mengimplementasi GIS ni, kerana kurang menguasai bahasa Inggeris di Turki. Juga yang kedua adalah dia mengehadkan penggunaan buku-buku GIS yang majoritinya dalam pasaran bahasa Inggeris. Dan seperti yang kita tahu, Turki ni diorang lebih mengutamakan bahasa negara mereka sendiri. Jadi bahasa Inggeris ni tidak penting, tetapi
tidak sangat digunakan di dalam pembelajaran di Turki ini. Di negara-negara maju juga terdapat kelemahan-kelemahan GIS yang mereka sedang alami. Yang pertama, faktor utamanya adalah daripada segi guru. Guru melambatkan perkembangan GIS ini kerana masa yang perlu untuk mempelajari cara penggunaan GIS ini perlu mengambil masa yang lama untuk mereka menguasai dan untuk mereka mengajari pelajar-pelajar mereka di sekolah. Australia pun telah mengenal pasti beberapa masalah seperti kekangan masa dalam kalangan guru untuk menguasai kemahiran GIS, juga kurang sokongan daripada pihak pentadbiran, juga peruntukan masa yang sedikit untuk menggunakan komputer dan kekurangan sumber teknologi sebagai membendungi implementasi GIS yang lebih efisien. Dan masalah ini pun telah pun diatasi, dan halangan sebenarnya adalah lebih kepada kurikulum sedia ada, seperti guru, persiapan guru dan persekitaran pembelajaran di sekolah. Jadinya di Malaysia ini GIS ni sangat berpotensi untuk kita implementasi dalam PMP kerana sekolah-sekolah menengah di seluruh negara Malaysia ini telah pun memiliki kemudahan makmal komputer dan kemudahan pengaksesan internet. Projek-projek seperti projek sekolah bestari, projek perkomputeran sekolah, pusat sumber sekolah dan projek gergasi PPSMI telah pun melengkapkan sekolah-sekolah Malaysia dengan pelbagai kemudahan di samping meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid dan guru terhadap kepentingan dalam PMP. Jadi, bagi merealisasikan GIS di sekolah dalam bidang pendidikan di negara kita, di Malaysia ini, kesemua pelajar daripada program pendidikan yang mengikuti option geografi di Universiti Pendidikan Sultan Idris diwajibkan, memang kami sebagai pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris telah pun wajib untuk mengambil kursus pengenalan kepada sistem maklumat geografi agar kami sebagai bakal guru yang akan keluar mengajar ini mempunyai asas pengetahuan GIS yang kukuh dan mampu mengaplikasikannya di sekolah. Jadinya dalam perbincangan kita mengenai dengan tadi kita sudah bincang mengenai dengan contoh-contoh negara yang sudah pun mengimplementasi GIS ini. Jadi boleh disimpulkan GIS ini merupakan satu subjek yang sangat sesuai digunakan di sekolah, dan sudah semestinya dalam sesuatu perkara itu ada kebaikan dan juga kelemahan. Dan dalam kebaikan yang terdapat dalam GIS ni kita perlu amalkanlah, dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam kita ingin mengimplementasikan GIS ini juga kita perlu mengatasi masalah ini dengan baik. Sebagai contoh, masalah-masalah yang kita dapati kelemahannya, guru di sekolah itu kurang mahir mengenai dengan penguasaan sistem maklumat geografi di sekolah itulah, dan juga masa yang diberikan kepada guru di sekolah itu tidak panjang untuk mereka menguasai bidang GIS ini. Jadinya sebagai penutup dalam sembang bawang kita pada hari ini, dapat dirumuskan GIS ini sebenarnya mempunyai peluang yang agak cerah untuk kita terap dalam sistem pendidikan di Malaysia ini, khususnya dalam PMP geografi, kerana keupayaannya dalam menyediakan satu bentuk pembelajaran yang menarik. Ianya akan menjadikan sesuatu subjek yang lebih digemari oleh pelajar dan tidak mereka menganggap subjek geografi ini membosankan. Sebab seperti yang kita lihat, pelajar-pelajar hanya belajar mengenai dengan fakta sahaja, dan mereka tidak mempelajari dengan lebih mendalam mengenai dengan geografi ini. Dan juga GIS ini lebih bersifat pembelajaran penyelesaian masalah dan mampu mengasah pemikiran kritis dan kreatif di kalangan pelajar.
Dan kaedah pengajaran berasaskan JIS ini lebih bersifat inovatif dan berpusatkan pelajar, dan dianya sangat diyakini akan diterima baik oleh komuniti pendidikan di Malaysia. Okey, setakat itu sahaja kita punya sembang bawang pada hari ini. Diharapkan agar semua yang mendengar sembang bawang kita ini dapat serba sedikit apa yang kita bincangkan mengenai dengan JIS di sekolah. Adakah ianya relevan ataupun tidak? Pada pendapat saya, JIS ini sangat-sangat bagus jika ianya diaplikasikan di sekolah, kerana murid lebih akan mendapat ilmu yang lebih mendalam, dan mungkin pendidikan geografi di sekolah ini akan lebih diminati oleh pelajar-pelajar di sekolah itulah. Okey, setakat itu sahaja video saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.